الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Tiga syarat tambahan ni. Dia kena lalui ni. Kalau dia tak buat benda ni, maka tidak sahlah wuduk dia. Ni nak kena perhatian ni. Tidak sah wuduk. Okey. Yang pertama, apa syarat ni pertama ni? Mesti melalui 4 perkara. Apa 4 perkara? Okay. Dia kata, mesti membasuh kemaluan. B. Menggunakan tampalan. Selepas basuh kemaluan. C. Baru berwuduk selepas basuh dan tampal. B. Terus solat selepas wuduk. Okay. Ni perkara pertama. Agak faham dulu ni. Ramai orang perempuan Allah dia tak reti tau. Dia tak dengar benda ni. Tak dengar, tak salah wuduk. Tak salah wuduk, senang cakap dalam semayang lah. Ni masalah dia macam saya selalu cakap lah, tak belajar. Benda betul belajar, tak nak belajar. 2, ni 3 syarat dilakukan 4 perkara di atas mesti selepas masuk waktu. Ni orang Syadah ni tak boleh ambil wuduk sebelum azan. Semua masuk waktu. Tak boleh. Nak pergi maghrib pukul 7 ambil wuduk kat rumah. 7.30 semayang dekat masjid. Tak boleh. Tak sah. Tak sah. Tak sah. Maknanya nak basuh tu, nak basuh, nak tampal, nak apa ni semua ni, 4 ni, A, B, C, D ni, mesti dilakukan selepas masuk waktu. Ni disyaratkan macam ni. Dan kita disyaratkan macam ni. Kalau kita tak tahu kan, memang kita main bantai lah. Bantai tak salah. Ketiga, mesti dilakukan 4 perkara tersebut secara berturut-turut. Okay. Dimaafkan jika ia memerlukan masa untuk berpakaian seperti memakai pelekung atau menanti akan solat jemaah yang hampir akan dilaksanakan. 5.
Okay, nanti saya terang. Apa maksud ini? Kalau di dalam wuduk, dia dah basuh, dah tampal dalam wuduk, sepatutnya undang-undang dia kena terus solat. Kalau dia tunggu suami dia kata kejap, kan kita sembang sama. Suami dia pun ambil wuduk, tu dimaafkan. Atau dia basuh, dia tampal, dia wuduk, lepas tu dia duduk dalam pakai telekong. Kalau Ustaz Tuan Guru Haji Daudin kata yang tu boleh maafkan. Dia pakai telekong. Kalau ikut je hukumnya, lepas wuduk tu solat. Tapi dia memerlukan pakai pakaian. Itu dimaafkan. Tapi kena ambil perhatian, satu wuduk, satu padu. Dalam kes ni. Kalau nak qadha semayang, lepas nak qadha zuhur, ambil wuduk balik. Cek balik tampalan ni. Basuh balik kemaluan. Ulang balik proses. Kalau tampalan tu tak ada najis ke, tak ada darah ke, tak ada apa ke, boleh pakai balik, tak apa. Orang yang Allah ni kalau nak qadha solat memang teruk sikit lah. Yang payah sikit. Kalau 5 kali qadha, 5 kali kena ambil wuduk. Sebab tu, dengar sini perempuan yang istiadah atau lelaki yang kecil tak tahu, perempuan kecil tak tahu yang ada ni, ada kes 3 ni, dia tidak boleh solat jamak takdim. Kecuali dia boleh buat proses ni semula dalam tempoh yang sekejap. Sekejap apa? Tidak boleh lebih dari tempoh orang solat sunat 2 rakaat yang ringan. Lebih kurang 2 minit lebih je. Sebab apa? Bila sembahyang zuhur, dia jamak takdim, dia sembahyang asar. Betul tak? Dia jamak takdim. Dia kena pergi balik tempat wuduk. Dia kena pergi balik basuh kemaluan dia. Dia kena tampal balik. Kalau tampal tu tak ada apa-apa, guna balik, tak apa. Kalau tampal tu najis, kena buang. Lepas tu, dia kena wuduk balik. Lepas tu, dia kena sembahyang asar pula. Jadi, tempoh tu, biasanya, terutama orang perempuan, dia akan ambil masa penceraian yang lebih daripada tempoh orang solat sunat 2 rakaat yang ringkas. Yang saya kata lebih kurang 2 minit. Dia kalau solat ringkas ni tak sampai 2 minit. Percaya tengoklah dekat masjid kan. Dekat masjid kan tunjuk jam nak tamat kan. 4 minit, dia countdown, dia turun. Kalau kita tengok 2 minit, atau even 9 minit setengah, sempat lagi sunat 2 rakaat. Qabliyah. Sempat lagi. Mana sunat 2 rakaat yang ringkas ni, lebih kurang 1,5 minit ke 2 minit. Dan tak mungkin, terutama orang perempuan, dia boleh ambil wuduk balik, dia boleh tampal balik, dia boleh basuh, tampal balik, wuduk balik, dah tempoh 2 minit. Sebab tu orang yang istiadah ni, dia hanya boleh buat jamak takhir. Kenapa? Jamak takhir tidak mensyaratkan penceraian tak sampai 2 rakaat solat sunat. Tak disyaratkan. Tapi jamak takdim disyaratkan tidak boleh ada perceraian antara 2 solat lebih daripada orang boleh sembahyang sunat 2 rakaat. Faham tak cakap ni? Ni jamak-jamak ni. Orang buat jamak ni orang tak erti je. Faham tak? Jamak takdim tidak sunat qomat untuk solat kedua. Ini selalu orang buat kan? Betul? Kenapa tak solat jamak? Tak sunat qomat. Sebab nak jaga perceraian tu jangan panjang. Lalu kita pergi jalan-jalan kan dengan kawan ni. Kita semayang zuhur, nampak masjid dalam semayang zuhur. Jadi kita buat 4 rakaat. Jadi kita musafir. Lepas 4 rakaat, imam pergi salam, kita pergi belakang. Dan kawan kita pun pergi belakang nak jamak takdim. Saya tunggu. Ada kawan dah berdiri, seorang dah berdiri, Allah Akbar jalan. Saya ada orang tunggu. Tunggu mana lagi 2? Tunggu kawan ni punya entah kat mana tu. Lepas tu dah lebih daripada tempoh 2 minit. Nak. Tu tak boleh. Tak sah. Sebab tu tak disunatkan qomat untuk solat kedua. Sebab apa? Cepat takbir tu. Kadang-kadang kita nak takbir, kita jadi imam. Qomat pula. Tunggulah kejap.
Tu tak faham tau. Tapi kalau jamak takhir, tak disyaratkan. Asal nak semayang, nak makan, nak apa dulu sembahyang zuhur. Itu boleh. Tapi jamak takdim, jamak takdim tak boleh. Jamak takhir boleh. Jamak takdim mesti mula dengan solat yang pertama. Mesti mula dengan zuhur. Lepas tu asar. Mesti mula dengan maghrib. Lepas tu isyak. Tapi jamak takhir boleh buat pilihan. Nak asar boleh, nak zuhur boleh, nak maghrib boleh, nak isyak boleh. Itu perbezaan jamak takdim dengan jamak takhir. Itu dua perbezaan yang ketara lah. Lepas tu, dulu guru cakap, kalau dia boleh ambil wuduk dengan pantas, maknanya dia sampai zuhur, dia berlari di bilik air, dia cek tapalan dia bakul, dia ambil wuduk balik, pum, dia boleh solat untuk asar. Dalam tempoh perceraian yang pendek. Maka bolehlah dia jamak takdim, bolehlah. Tapi agak mustahil lah. Agak mustahil. Saya pergi pondok pun hari, saya cakap dengan dia orang 20 minit. Sekarang ni, kalau pukul 2.20 naik bas. Untuk sembahyang zuhur 4 rakaat. Ramai orang perempuan kata, Ustaz, tak sempat 20 minit. Orang perempuan tak sempat lah. Tapi kalau kita musafir ni kena pantas lah. Tak boleh buat macam kat rumah. Slow. Tak boleh. Musafir ni dia ajar kita cergas lah. Kita kena cepat. Cepat. Buat apa cepat? Turun bas cepat. Naik bas cepat. Itu. Jadi kalau tak dapat nak lalui tempoh ambil wuduk tu dengan basuh dengan tampal tu untuk solat kedua, maka tak boleh jamak takdim. Kena jamak takhir. Okey. Dulu ada orang tanya, kalau sembahyang tarawih macam mana? Ni nak Ramadan ni. Bulan lagi. Tanya sembahyang tarawih. Adakah nak ambil wuduk tiada 2 rakaat? Orang istiadah buat macam mana selalu? Tak tahulah kalau tak pernah istiadah. Kalau tarawih tak payah ambil wuduk tiada 2 rakaat. Cukup dengan wuduk isyak. Kenapa? Martabat solat. Martabat solat maksud apa? Martabat solat sunat ni, dia rendah daripada martabat solat isyak. Dia semayang yang paling besar pahala, yang paling bagus, yang paling makbul doa, yang paling baik. Bukan tahajud. Bukan. Solat fardu. Yang paling tinggi pahala solat fardu lah. Yang paling dituntut solat fardu lah. Solat fardu ni kena buat betul. Orang bangun tahajud, solat subuh pukul 7. Ni salah kan? Silap betul. Bangun tahajud malam. Tahajud bangun. Solat zuhur pukul 4. Lagi kelakar. Mana yang penting ni? Duha tak tinggal. Maghrib pukul 8. Tak masuk akal. Patutnya fardu ni yang ditumpukan dulu. Sunat tu eloklah dibuat. Selalu orang tak faham benda ni. Silap dia pada menentukan keutamaan. Sebab tu dikatakan, ambil satu perkataan ni kan. Saya suka perkataan ni. Bila guru cakap dulu saya catat perkataan ni. Mengutamakan yang sama. Ni. Mengutamakan yang utama. Faham Kita ada kelas fardu ain. Ini fardu ain ni. Belajar wuduk, belajar apa. Lepas tu kelas ni ada pukul 9. 8.30 ada orang keluar. Contoh online. Kenapa keluar? Ada kelas hafal Quran. Saya nak tanya. Hafal Quran dengan ni mana wajib? Itu yang aku kata utama. Tak, dari 8.30 dia keluar. Kenapa? Ada kelas marhaban. Belajar marhaban dengan ni mana wajib? Tahu tak yang utama yang mana? Tahu tak yang utama yang mana? Sebab tak tahu yang utama itulah, kita ditinggalkan oleh yang utama dan kita membuat benda yang tak utama. Sedangkan umur kita ni baki tak tahu apa.
Saya pagi tadi ada orang WhatsApp tu, kawan meninggal seorang lagi. 3 hari lepas ada seorang meninggal, kawan belajar ITM. Ini yang pagi tadi yang WhatsApp dah seminggu meninggal. Saya baru tahu. Itu pun diorang tertengok WhatsApp dia punya Facebook anak dia. Dia kena Parkinson. Dah lama jugalah kena Parkinson. Tapi kita nak cakap apa Kalau kita masih tak sedar mana yang utama, tertipu kita dalam amal kita tau. Sekarang tinggalkan fardu ain. Ustaz, ini tak ikut kelas lah. Kenapa? Saya ada kelas sirah. Bukan belajar sirah ni salah. Bukan kelas sirah tu tak bagus. Bagus, sangat bagus. Tapi fardu ain mesti pegang dulu. Kadang-kadang masuk kelas mengata. Yang tak fardu ain pun dia masuk. Sedangkan fardu ain tak kemas lagi. Ni yang dia kata tidak mengutamakan yang utama tu. Ni tidak utama-utama. Ni perkataan ni kita kena tahu ni. Apa yang utama dalam bentuk ilmu ni? Fardu ain. Fardu ain ni apa? Ikutlah itu dulu. Follow yang tu dulu. Nak hafal-hafal ni kemudian tak apa. Tapi kalau ada masa, tumpukan pada dia dulu. Fahamkan betul-betul dulu. Kemaskan nota dulu. Lepas tu baru buat benda lain. Kadang-kadang sampai tinggalkan fardu ain. Ni banyak kat turun masjid, banyak berlaku gini lah. Kalau fardu ain, batalkan. Dia batalkan. Ustaz, kita ada mesyuarat, surau. Suarat lah benda lain. Betul tak? Anak buah kau, karya kau sebenarnya mana wajib pun punya soalan. Betul? Ustaz, kami tak boleh buat kelam ni. Ada meeting nak menambah pertandingan bowling. Allah. Tu saya kata tak faham. Tahu tak engkau punya karya ni, bila kita ajar, soalan dia very basic tau. Ustaz, kalau lupa kudut, sah sebenarnya tak? Ni saya kata very basic. Selalu orang dah tahu dah kalau kudut ni sunat. Tapi kat situ ramai kita tak tahu. Kelas dah sebulan sekali. Batalkan pula. Kenapa? Kami ada mesyuarat nak main bowling. Kau mesyuarat lah lepas isyak. Apa masalah dia? Ini saya kata perkataan ni yang orang tak pegang. Mengutamakan yang utama. Pagi-pagi, fardu ain tak lepas. Pagi Sabtu, pergi cari kelas kat masjid. Jalan jauh sikit tak apa, dia kereta. Tak payah pergi jogging. Ini laki bini pergi jogging. Laki bini dah laki haid. Allah, jadi apa hidup kita ni? Bukan kurus pun. Jogging 2 round. Naik basikal 2 round. Roti canai 2 keping. Mana pada? Tak ada pun. Sihat pun tak dapat. Jahil tetap. Itu nama apa? Tak utamakan yang utama. Tak nampak ni benda ni penting ni nak belajar ni. Tu jaga-jaga. Okey. Ini 3 syarat tambahan. Okey. Ini kita baca selepas. Sekarang ni kita nak baca apa? Fardu wuduk dah habis kan? Syarat 12 syarat dah belajar kan? Jadi ini syarat tambahan. Jadi 15. Sekarang ni kita nak masuk apa? Sunat wuduk. Betul? Betul tak dalam kitab? Ikut aturan kitab lah. Sunat wuduk. Okey. Sekarang ni kita baca buka surat 8. Sunat wuduk. Pertama dia ada satu sunat. Nama dia sunat bacaan. Dia nombor 1. Dia kata baca Bismillah. Bro. Ar-Rahmanir-Rahim. Kata gitulah. Ikutlah tulisan tu. Waktu hendak mula basuh tangan.
Tapak tangan. Tapak tangan. Sunat. Awal ni panggil apa? Ta'awuz. Dahulu. Ta'awuz dahulu. Jadi ini nama dia ni sunat pada bacaan. Ni dikatakan sunat bacaan. Ada dua lah kalau kita ikut sini. Dua benda nak kena baca. Kalau ikut aturan dia baca baca apa? Tahu dulu. Lepas tahu, bacalah benda yang kedua. Kalau ikut susunan dia, barulah baca basmalah. Basmalah tu lah Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca basmalah. Ini aturan dia gitulah. Gitu. Yang dua ni lah dikatakan sunat pada bacaan. Ini sunat pada bacaan. Kalau kita wuduk dan tandas, ada mangkuk tandas, maka baca je lah nanti. Tak apalah, itunya dapat, itulah dapat. Baca nanti. Okey. Gini. Sunat pada bacaan. Lepas tu ada lagi aturan dia. Kalau ikut kitab ni, dia kata baca apa? Baca doa. Maknanya 3 benda nak kena baca lah. 3 benda nak kena baca. Tiga ni. Atau dia proses ni 3 ni. Dan dalam kitab-kitab yang besar, macam kitab Fathul Gharib. So ngaji Fathul Gharib dulu, Ustaz dia terangkan lah. Dia terangkan dalam kitab tu apa? Apa saja perbuatan solat, apa saja bacaan solat. Apa saja perbuatan solat, apa saja bacaan solat. Sunatlah dibaca pada 3 kali. Kita dulu ni tak tahu, tak baca. Jadi baca Alhamdulillah syaitanirrajim. 3 kali tak apa. Atau baca Alhamdulillah, baca bismillah, baca doa, ulang lagi 3 kali. Maknanya basuh muka 3 kali, komo-komo 3 kali, air dalam hidung 3 kali. Sunat baca doa lepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni tawwabin sampai habis. Sunat baca 3 kali. Cuba-cubalah sekali baca 3 kali. Supaya adalah improvement sikit. Kan? Banyaklah pahala. Moga-moga Allah beri ganjaran sebanyak mungkin. Atas kesungguhan kita nak dapat benda tu. Ingat ada satu kisah yang saya selalu cerita kan. Dekat Madinah. Ubay bin Ka'ab ni, dia perhati. Sahabat nama dia Ka'ab. Dia perhati ada orang lelaki. Rumah dia jauh. Dan dia datang jalan kaki kat masjid. Dan dia datang 5 waktu solat. Datang solat dengan Nabi. 5 waktu. Rumah jauh. Betul-betul jauh dari sana. Dia kata dengan lelaki ni apa? Eloklah engkau beli kenderaan. Dulu kenderaan itulah unta, keldai, kuda kan. Tak adalah wai suku. Motor, kereta tak ada. Eloklah engkau beli kenderaan. Supaya engkau dapat menaikinya di panas matahari yang terik. Cepatlah sampai dikit, panas sana. Dan boleh engkau naiki dia di malam yang dingin.
Sahabat ni dia berkata kawan ni. Kau ni rumah jauh. Dia kata tidak, aku ingin berjalan kaki. Supaya banyak langkah aku dan banyak pahala aku. Dia kata gitu. Jadi sahabat tak puas hati je. Betul ke jawapan ni boleh ke? Dia pun dibawa sahabat ni yang rumah jauh ni, yang tak nak beli kenderaan ni, dibawa pergi jumpa Nabi. Dia cerita dengan Nabi. Nabi tanya, kau nak apa? Aku nak pahalanya banyak. Biar aku jalan jauh pergi masjid. Aku nak pahalanya banyak. Rasulullah jawab apa? Engkau telah mendapat apa yang kau hajatkan. Maknanya Rasulullah kata, dia dapat pahala banyak tu dah. Kita ni sekarang ni kita mesti ada hajat. Apa hajat kita? Baca A'udzubillah, baca Bismillah, baca doa sebelum ambil uduk. Untuk apa? Mesti dapat pahala. Kenapa? Ini nama sunat tu lah. Tapi kita tak nak buat. Kita tak tahu kena buat. Atau kita malah nak buat. Rugi lah. Siapa rugi lah? Kita yang rugi. Kita yang rugi. Sebab pahalanya dijanjikan ni besar-besar. Rugi. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah. Bila mereka mendengar hadis. Ditanya Rasulullah. Satu kirat tu berapa besar? Bila Rasulullah kata orang hantar jenazah di kubur dapat pahala 1 kirat, 2 kirat kan? Rasulullah kata 1 kirat ni macam Gunung Uhud. Bukit Uhud tu. Bukit Uhud tu 14 kilometer. Dia punya banjaran tu, jalan tu. 14 kilometer. Besar je. Sampai ada sahabat dia ambil serban dia baling ke tanah. Kenapa? Dengan rasa kesal. Kenapa dulu aku tak buat? Gitulah. Kenapa dulu aku tak buat? Jadi buat ni niat apa? Ikut apa Nabi buat. Ikutlah. Kenapa buat? Sunat. Ini dosa dulu dah banyak. Betul. Dosa dekat buku ni dah banyak. Dan paling takut dosa-dosa yang Allah tak ampun kalau orang itu tak ampun. Seperti dosa mengumpat. Kita umpat dia tak ampunkan kita, Allah tak ampunkan. Dosa yang tak ampun, walaupun kecil, dia kena masuk neraka. Dosa dah banyak ni. Jadi harap apa? Harap timbangan amal ni biar pahala ni berat lah. Tu je harapan kita. Biar timbangan amal tu pahala berat. Jadi nak banyakkan berat je mana? Banyaklah buat benda yang sunat. Apa dosa orang mengumpat ni? Apa seksaan dijanjikan? Nanti dalam neraka dia makan bangkai. Rasulullah tengok dekat Miraj. Lepas tu Rasulullah kata apa ni? Takutilah engkau akan mengumpat, dia lebih bahaya dari zina. Sahabat kata macam mana? Bukan tu buat zina, jangan salah faham ni. Zina kau minta ampun dengan Allah je. Kalau Allah ampunkan, dia ampunkan kau. Tapi kalau ngumpat, kau mesti ikut prosedur. Tak boleh minta ampun dengan Allah. Kenapa? Minta ampun dengan orang yang diumpat. Orang diumpat tu ampunkan, baru Allah akan ampunkan. Itu prosedur je. Macam kita nak pergi pejabat peringkat negeri lah. Mesti dapat kelulusan peringkat daerah. Betul tak? Betul Walaupun ada kes boleh lompat. Tapi kebanyakannya dia nak tengok daerah punya kelulusan ke, sokongan ke, baru peringkat negeri boleh proses. Macam-macam lah. Saya dah buat semua ni. Zakat, minta zakat bagi pihak surau, cop dekat pejabat daerah, zakat kajang, cop. Lepas cop diluluskan, dicadangkan, baru bawa sya'alam pula cop lagi diluluskan, boleh dapat duit. Sama juga macam ni. Allah kata lebih teruk dia bina. Kenapa lebih teruk? Proses dapat ampun teruk. Teruk. Kalau orang tu kata, kau ngumpat aku aku tak ampun dengan kau. Tak ampun lah. Habis lah. Dia tak ampun, buku dosa tu buku kekal kat sini. Kekal kat buku kiri. Akibat dia apa? Akibat dia kena masuk neraka lah nanti. Dan neraka kena buat apa? Dipaksa makan bangkai. Bangkai dan neraka ni. Rasulullah tengok dekat Miraj. Menangis Rasulullah tengok. Rasulullah tengok orang perempuan kena siksa begini-begini. Dia keluar rumah tak minta izin begini. Berhias untuk lelaki bukan suami gini.
Oh, teruk letaan dia. Yang makan badan sendiri ada sendiri. Berapa bercampur gaul dengan lelaki macam-macam letaan dalam kitab Muhimmah. Sampai Rasulullah menangis. Kebetulan tengah menangis, datanglah siapa? Sayyidina Ali, datanglah Fatimah. Dia ketuk pintu, dia kata, wahai ayah, kenapa kau menangis teruk sangat ni? Dia kata, aku lihat di kalangan umatku, orang perempuan kena gini, kena gini, kena gini. Baca lagi kitab Muhimmah. Ngaji kitab Muhimmah. Rasulullah tengok menangis. Tak sanggup tengok umat dia kena. Tapi ada yang kena. Memang ramai yang kena. Sebab tu dia perlihatkan pada Mi'raj langit. Tu jaga-jaga. Lepas tu sekarang ni usaha kita, tekad kita, benda ni kena ada tekad tau. Kena renung kejap. Buat. Gitu. Kalau dia dengar Nabi, nanti aku buat lah. Tak ada, tak akan buat. Nanti tu aja telah kalimah, ada kalimah nafsu. Nanti tu aja ada kalimah syaitan. Lepas tu kalau kawan-kawan yang sebaya dengan kita meninggal, kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang bukan sebaya, bawah daripada kita. Kita kena ambil perhatian. Umur saya ni, kalau dalam grup ni tak cerita lain lah. Sakit, meninggal, sakit, meninggal, sakit, meninggal. Minggu lepas, guru ATM, seorang meninggal. 2 hari sebelum tu, satu lagi kawan ATM. Saya lama tak jumpa dia orang ni lah. Bawa kereta. Sampai kat mana keluar kena stroke. Masuk tol pergi kat police station minta tolong. Sekarang koma. Berapa hari dah koma ni? Dah seminggu. Anak dia kata, doktor kata tak boleh operate sebab risiko. Tunggu je. Tunggu tengok respon dia. Adalah masuk ubat semua, tengok respon. Kalau respon okey. Kalau tidak. Kalau umur kami ni dalam grup tak cerita lain lah. Cerita meninggal, cerita orang ni tiba-tiba dapat kanser, tak tahu kanser. Cerita tu je dalam grup. Memang saya cakap dalam grup saya macam itu. Kalau kita buat percubaan, kalau ada orang tu bagi tazkirah, saya cerita benda tu lah. Lepas ni cerita grup kita tak lain. Sakit meninggal. Akhirnya grup ni nanti tak ada orang dah. Betul. Bukan makna grup-grup muda tak meninggal. Ni jangan salah sangka. Kadang Allah nak bagi kesedaran, dia ambil seorang antara ramai dalam grup-grup muda ni. Grup BPF ke, grup ni lah, KKR ke, memang banyaknya muda-muda, 40, average 30, 40. Dia nak bagi sedar, dia ambil seorang. Faham? Dia ambil seorang pada usia 38. Yang semalam kita nampak dia kat meeting room. Semalam kita nampak dia kat kafe. Semalam kita nampak dia kat parking, dia angkat tangan lagi. Sihat. Petang tu rebah kat rumah habis. Jaga-jaga tau. Ini zaman tu. Zaman yang dikatakan mengejut. Ini zaman ini. Yang kita berada ni lah. Kalau kita tak ambil perhatian. Takut kita ni dalam senarai yang saya cakap tadi lah. Itu jaga-jaga. Sebab tu usahalah sedapat mungkin untuk memperbanyakkan benda sunat. Dan kita ambil uduk. Kita kena banyak buat benda sunat. Kalau untuk tambah beratkan timbangan amal, kerana takut dosa yang kita buat ini dah terlalu berat. Biar mizan ni nanti, amal baik yang belah kanan ni, dia gitulah. Rasulullah kata, dalam kitab Musyikah hadis, siapa yang amal berat dia baik daripada jahat dia, dah halal jannah, maka dia masuk syurga. Siapa yang amal jahat dia lebih berat daripada amal baik dia, dah halal nar, dia kena pergi neraka. Dibakar dia ikut tempoh apa? Tempoh perbezaan ni. Katakanlah dia punya pahala 2 juta, dosa dia 2.5 million. Jadi yang 500,000 ni akan dibakar. Itulah guru-guru silang itulah. Perbezaan. Lagi dia tak murtad. Tapi kalau dia murtad, dia kekal. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu nak kena belajar buat murtad. Jangan buat benda murtad ni. Bahaya dia murtad ni. Jangan dekat pada benda murtad. Ini perbezaan ni lah. Perbezaan antara pahala dengan dosa. Jadi, kita sekarang ni usaha kita, stop yang dosa ni. Stop. Jangan buat dosa. Terutama dosa tak sedar. Apa dosa tak sedar? Tak faham fardu ain. Dalam kitab kata, inilah dosa hari-hari. Maknanya apa? Hari ni tak faham, hari ni dosa.
berdosa. Besok tak faham, besok berdosa. Tak erti istiazah, tak erti wuduk, tak erti dosa, tak erti lagi. Dosa lagi. Jadi timbangan ni makin berat tau. Itulah boleh dosa hari-hari. Tahu tak ada kedai nama kedai hari-hari? Kedai apa? Kedai baju apa? Kasut dia. Ya, ada Ustaz. Tengok hari-hari je kedai tu. Ingat, kalau aku tak belajar agama, aku dosa aku hari-hari. Jadi timbangan ni kita pun sedar yang dosa ni, dia jatuh. Ada dia jatuh. Nah ini tak belajar mana? Sunat tu nak buat. Adalah buat wajib, dia berat sikit. Tapi ni jatuh dia laju. Kali mati tengok dia kat bawah. Dosa ni, pahala kat sini. Dosa dekat sini. Nak mati nampak amal gitu. Jauh beza. Berapa ribu tahun dalam neraka ni. Na'udzubillah. Lepas tu, bila wuduk ni, inilah ruang yang diajar oleh Rasulullah dan diuraikan oleh para ulama. Apa yang kita kena buat, kita buat. Kalau suka, tengok, guru ni dia pakai style motivator tau. Kalau suka, elok tambah lepas bismillah tadi, maknanya baca a'udzubillah, baca bismillah. Kalau suka, tambah doa. Kalau tak suka, tak payahlah. Aku tak suka, aku tak pahala. Aku tak rela. Tak rela, suka tingkau lah. Oh, dia pahala-pahala. Kalau tak suka, tak elok. Kalau suka, elok. Kenapa boleh datang dengan suka? Kenapa datang dengan suka? Nak buat sunat. Orang azan jawab. Lepas tu lepas azan doa. Kenapa datang dengan suka? Sebab tahu kelebihan. Rasulullah kata orang yang jawab azan ni, dan dia jawab dengan hati. Maknanya dia kata Allah Akbar, azan. Dia jawab Allah. Masa Allah Akbar, dia rasalah hati dia. Allah Maha Besar, dia khusyuk lah. Dia percaya, dia masuk syurga. Kita tahulah apa balasan yang baik. Lepas tu suka nak jawab. Allah kata siapa yang doakan bagi aku akan kemuliaan darjat. Macam mana doa dalam lepas azan. Maka Rasulullah kata pasti dia mendapat syafaat. Kita tahu dapat syafaat. Itu kita doa lepas azan. Kenapa suka nak doa? Ada benda jadi janjikan. Ada benda janjikan. Bos kita tukar tu department. Wah, kita kata best lah. Kenapa? Ada benda yang janjikan. Apa? Kita ada kawan sana ramai. Kawan sana dengarnya baik-baik. Dengarnya bosnya baik. Itu. Sana pula ada fardu ain setiap Jumaat. Wah, lagi best. Sibuk kerja tapi ada belajar waktu pejabat. Okey, lagi cantik. Jadi pergi tukar department tak ada belajar fardu ain. Malam dah tak sempat. Hujung minggu dah sibuk orang kahwin. Yang sibuk orang kahwin, yang tak ada masa dia. Dia pelik tu. Tu kadang-kadang ada kelas-kelas persendirian kan. Dah datang 8 orang je kelas tu. Ustaz, today we cannot make it. Because 4 of us going to attend wedding. Nanti saya kata kelas pukul 8. Ada ke orang kahwin pukul 8? Orang kahwin pukul 12 kan? 8 pagi kahwin. Makan apa nasi lemak? 2 minggu lagi, tak boleh pula. Kita ada gym drama. Minggu ketiga, datang 3 orang. Minggu depan, tak boleh lagi. Only 2 hours available. Saya pun jawab, stop kelas. Dah. Payahlah belajar, betul tak? Sibuk sana, sibuk sini, sibuk situ, nak gym drama, nak apa. Kau pergi lagi drama. Saya sanggup kena speed trap daripada Langat nak pergi tempat dia. Sampai kena speed trap, sampai tak cepat. Cara saya tak nak lewat. Benda begini, kebaikan ni saya tak lewat. Macam tadi subuh, Bukit Negara. 5.50 dah sampai Bukit Negara. Duduk kat sana. Sebab apa? Mengenangkan kelas ni pukul 8. Sebab apa? Kalau saya keluar rumah, saya kat rumah pukul 7, saya takut saya sampai sini 8 lebih. Walaupun lebih 10 minit, saya terus salah. Jadi saya dah letakkan kesubuhan saya.
Kalau pelajar tak letak keturunan, selamat tinggal bungaku, aku mohon terlebih dahulu. Senang lah, gitu lah, senang lah kan. Saya gaduh lah, saya bawa kawan apa. Tak baca dah lah. Apa masalah? Kau tanggung lah, carilah orang lain. Betul. Saya cakap tunggu. Saya benda ni saya serius. Saya tak nak biarkan dia lewat. Selalu lewat ni, kadar kelebapan yang tinggi ni payah. Kalau suka, elok tambah. Kalau tak suka, tak payahlah baca. Lepas bismillah. Lepas auzubillah. Lepas bismillah. Tadi, baca. Ni doa dia. Alhamdulillah yang alal islami wa ni'matihil ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'atahura wal islam nura. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Segala puji bagi Allah. Ni doa dia. Kita boleh ringkas-ringkas lah walaupun tak dapat baca everything kan. Tapi baca dia punya isi kandungan punya apa yang kita tahu. Ni doa ni. Jangan tulis doa lah. Kita tulis dia punya apa, dia punya konten pun cukup kot kat sini. Doa ni, kalau kita tengok doa tu kan, untuk mudah kita hafal kan. Pertama dia mulakan dengan apa tu? Dia mulakan dengan pujian. Betul tak? Kalau baca lah. Dia mulakan dengan pujian. Jadi, walaupun kita punya bahasa doa tu tak sama exactly, tapi kita tahu konten dia apa ni. Dia puji. Dia puji apa? Pertama dia puji, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan, dia puji kita dapat kurnia agama Islam. Maksudnya kita ni lain Islam. Begitulah. Kita dah tengok bulan terbelah. Tak payah. Saya tengok bulan terbelah, tengok mujizat apa, tak tengok. Kita lain dia mak kita je. Islam. Lagi satu, bukan saja dapat nikmat Islam, tapi dikatakan dipuji Allah. Itu kena dapat nikmat Islam. Yang pertama tadi, dapat agama Islam. Lagi satu, dapat nikmat Islam. Ni. Islam nikmat. Kenapa? Kalau mati kufur na'udzubillah, lagi dahsyat. Islam ni dia nikmat pada kita. Tu ulama kata nikmat yang terbesar pada manusia tu apa? Iman dan Islam. Iman dan Islam. Iman dan Islam. Kenapa? Bila ada iman, ada Islam, itulah nama dia, ada agama. Sebab apa? Dia dah dapat 2/3 daripada rukun agama. Islam kan bagi 3 pecahan. 1 Islam, 1 iman, 1 ihsan. Apalah kotak-kotak ni. Ni 2 nikmat ni. Lepas tu, puji Allah lagi. Nikmat apa? Nikmat diberikan air untuk bersuci. Ada ustaz pergi Afrika, dia kata, hampir setiap waktu kat sana, orang Afrika yang kat surau tu, diorang boleh semayang tayamum. Kenapa? Tak ada sumber air. Ada masa je dapat air. Kalau tidak tayamum. Kita ni air kita berlambak-lambak. Lebih-lebih air. Lepas tu, puji lagi. Allah jadikan pada Islam itu cahaya. Islam itu cahaya. Ni hari ni baca atau malam tadi baca Ashabul Kahfi. Surah Al-Kahfi. Yang kisah Ashabul Kahfi tu. Rasulullah kata siapa baca surah tu hari Jumaat, dia akan dapat cahaya sampai Jumaat akan datang. Cahaya tu apa? Cahaya itulah nikmat Islam. Apa? Cahaya itulah ilmu, cahaya itulah amal, cahaya itulah iman, cahaya itulah rezeki yang soleh, cahaya itulah rasa kuat untuk taat, cahaya itulah rasa kuat untuk tinggal maksiat. Dulu guru kata cahaya itu tu. Lepas tu pergi masjid kan dia ajar baca doa kan. Ya Allah, berilah hati aku cahaya, berilah lisan aku cahaya, berilah dengar aku cahaya, berilah
Mata aku cahaya, berilah. Depan aku cahaya, berilah. Belakang aku cahaya, berilah. Atas aku cahaya, berilah. Bawah aku cahaya, ya Allah, berilah aku cahaya. Depan doa itulah. Walaupun tak macam perkataan yang sebut lah. Tapi dia punya konten tu, isi kandungan dia, itulah. Saya sebut konten ni, saya ingat, mana kat kedai runcit dia. Kat rumah. Budak ni saya rasa darjah 5 ke, darjah 4 ke gitulah. Yang saya pasti lah, tak sampai darjah 6. Dia beli gula-gula. Abang kedai ni tanya apa tau? Ni bawa handphone nak pergi mana? Dia jawab apa tau? Nak buat konten. Oh, darjah 4 weh buat konten. Konten apa tu tak tahu lah. Apa konten ni benda Yang satu konten ni macam kita tunjuk cara, gitu kan. Tahu ke itu konten ke? Tunjuk cara nak lesik burung, tu konten. Kampung saya indah, tu konten lah. Yang saya faham tu lah. Kami nak pergi buat konten. Saya kata aku pun sendiri tak ada masa nak buat konten. Bukan handphone ni dua-dua Tak tahu lah konten angkat layar basikal ke apa benda ke tak tahu lah. Tapi nak buat konten. Wah, saya kata dahsyat ni. Aku berserang kau, buatkan konten ni. Mandi, pergi main bola kat Kelab Sultan Sulaiman Kaum Baru tu. Di pakai dua pendek, tengah hujan main. Balik kena berasal dengan mak. Lari, cabut, takut. Bila air kat luar, dengan sepupu seorang tu. Sepupu dah meninggal lah seorang tu. Tidak, kena marah dengan mak juga. Dulu kita duduk sebelah rumah. Kalau mak saya marah saya, sepupu saya nakal, mak saya marah sepupu saya dulu, sekali. Kalau mak dia marah anak dia, saya pun kena marah. Orang dulu boleh gitu kan. Orang sekarang jangan. Tegur anak dia sikit. 3 semester kecil hati. Tahu 3 semester? 9 bulan. Tegur anak je. Jangan macam ni tak baik. Balik dia cerita. Makcik yang tingkat 7 tu cakap tak baik begini. Puan eloklah ada orang tegur anak kita kan. Saya dulu anak saya duduk asrama. Samten. Tu Samten. Yang tolong tu Samten. Lepas tu yang seorang tu dulu kejap lah dekat Teluk Kemang. Nombor 3 dekat Gemencih. Yang nombor 4 dekat sekolah agama Batu berapa lah? Muhammadiyah apa? 38? 46. Yang kelima ni sekolah Abim. Yang pertama dulu balik kaki. Dah kenapa kaki? Kata salah denda. Kena ketuk ketampi. Sampai akaknya kaki lengur ni. Lalu saya cakap apa? Bagi nombor satu ni. Wah. Dia kata nanti ada. Dia catat kat buku. Dia kata Abi marah dia. Tak, aku tak marah. Aku nak kata kalau anak saya doublekan denda. Dia jatuh tak mengadu lah. Kalau anak saya turun, dia lambat turun asrama. Saya kata kalau anak saya, orang lain 10, anak saya 20. Saya nak kata tu. Dia jatuh tak mengadu lah. Dia kena denda ke, yang betul lambat betul. Ya. Dia kata hari tu tak semayang. Tak semayang. Kalau asrama kata pukul 7, pukul 7. Saya dengar kelebapan tinggi ni kita geram. Lembab-lembab ni. Takut nak bagi nombor ustazah. Saya betul kalau saya dapat saya buat, saya cakap. Denda dia tak apa, saya suka. Jangan bengkak, jangan lebam, jangan pengsan dah. Buatlah hukum lah. Kalau hantar kena rotan lah. Begitulah. nak bagi anak elok lah. Jadi orang sikit. Ni orang tegur, tak boleh. Jangan sensitif sangat kan. Syukurlah ada orang tegur anak kita. Okey, ni Islam percaya. Satu puji-pujian dalam doa ni. Sesi kedua dalam doa ni selalunya dia ada apa? Dia ada permohonan. Dia ada permohonan pula. Ini sesi permohonan. Belajar ni nak kena belajar macam ni, faham. Oh, ada puji, ada pohon. Memang doa ni eloknya puji dulu. Apa? Dua pujian permintaan. Lindung dari syaitan.
Apa nak mohon? Mohon lindung dari syaitan. Buat satu je lah, saya buat dua lah. Sekalikan. Syaitan ni apa? Dari godaan syaitan. Yang mereka hendak hampir. Yang hendak hampir. Memang bila kita wuduk dia nak datang kita, dia akan datang kat kita. Dia suruh buat apa? Cepat ambil wuduk, cepat. Cepat. Ni orang dah nak 2 rakaat, cepat. Kau terlepas rakaat pertama, cepat. Itu kalau kat surau masjid. Kalau kat rumah cepat nanti anak kau bangun. Cepat dah pukul 4. 4.45 dah asar. Cepat ambil wuduk tu. Cepat. Mula pukul 3 dia kata nantilah baru pukul 3. Pukul 4 nantilah baru pukul 4. 4.30 baru nak ambil wuduk. Cepatlah dah 4.30, cepat pula. Dia goda, dia kacau kita. Menyebabkan apa? Kita ambil wuduk dah keadaan lama ada benda tak kena. Basuh muka tak betul, tangan tak betul. Wuduk tak sah. Dia tepuk tangan. You are my friend. BFF. Best friend forever. Besok kita buat lagi. Kau ikut aku cakap. Besok buat lagi. Tengah ambil wuduk dia datang lagi. Cepat basuh muka. Cepat. Basuh muka tak kena sini. Dia pun semayang lega dapat semayang isyak. Syaitan ketawa terguling-guling. Bagus dia ni lah. Dia ikut arahan aku. Betul kan? Allah. Tengok semayang tak sah. Ada gerak hati nak belajar agama, dia bisik. Nantilah engkau anak kecil. Engkau ada handbag. Ada orang kata anak kecil macam ada handbag. Anak besar nanti, kau pergi belajar agama. Anak besar, ngandung pula seorang lagi. Tunggu pula ni bersalin. Tak belajar agama lagi. Lama makin besar, pangkat makin tinggi. Sibuk pula kerja sana sini. Lepas tu pencen awal. Ingat nak buat ibadah, nak belajar agama. Pencen 55. Sakit pula. Kena gaut. Kena ni, kena tu, dah sakit pula. Pergilah belajar dalam keadaan sakit tu. Baru ustaz mula, Rabbi syrali sadri wa yassirli amri, dia pun. Tu lah. Bangun tengok sunat bacaan. Sunat. Pergi balik. Saya dah ikut kelas, saya tahulah. Saya dah ngajar. Ada tu daripada mula sampai habis tidur. Kian, hati nak belajar. Tapi you are too late. To start. Ada benda tak boleh lewat. Ada benda boleh lewat. Ada benda lewat, habis. Ada tempoh expired. Benda ni tempoh expired, jaga-jaga lah. Jadi gitulah. Saya kata nantilah. Kau penat kan kerja kan? Kau cari rezeki yang halal. Dia pakai perkataan halal tau. Untuk janam kita. Allah tahu kau cari rezeki halal. Tak payah belajar agama, kata. Kau dah tahu semayang kan? Dah tahu kan? Dah tahu? Okey tu. Dah tahu, sekali cek. Terabu habis. Ni permohonan. Jadi kena baca apa? Satu puji-pujian, satu permohonan. Alamak. Okey. Jika tinggal baca bismillah pada permulaannya, sekali pun sengaja tak nak baca. Sunat dibaca pada pertengahannya. Ni apa? Jika tinggal baca bismillah pada permulaan wuduk. Tunya tu wuduk lah. Sekali pun sengaja. Sunat dibaca pada pertengahan wuduk. Kalau lupa baca atau sengaja tinggal permulaan wuduk, maka sunat dibaca pada pertengahan wuduk. Tetapi tidaklah dituntut membacanya. Ni apa? Itulah a'udzubillah bismillah dengan doa. Lagi, apakala telah selesai wuduk. Memanglah saya wuduk nak baca apa?
Jadi kalau masa basuh tangan teringat, baca. Baca doa. Baca alhamdulillah. Baca bismillah. Baca doa. Tak hafal bahasa Arab, ingat-ingat dia punya makna lebih kurang ni. Kalau dia puji bagi Allah, engkau bagi aku Islam, engkau bagi aku nikmat Islam, engkau bagi aku air, engkau bagi kita percaya. Kalau itu mudah hafal. Ya Allah, aku lindung daripada engkau, daripada syaitan yang nampik kat aku. Dah. Mula puji 4 benda. Ya Allah, kalau puji bagi engkau, engkau beri aku Islam, engkau beri aku nikmat Islam, engkau beri aku cahaya Islam, engkau beri aku air. Nak bersuci. Apa itu mudah sikit. Lepas tu, ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan yang hampir. Moga-moga dihalau ni syaitan ni. Dihalau jangan dekat kita. Bukan saja dekat wuduk, dekat benda-benda yang apa yang nak buat. Solat, apa semua, jangan bagi dia dekat lah. Ini dia ganggu kita macam-macam. Okey. B. Tadi A A lah buat A lah. Jangan buat satu. Bukan tak sama dengan kitab. Kita jadi tertinggal-tinggal nanti. Buat B lah. Buat B. Apa? Membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan sebelum berkumur. Ini sunat apa ni? Tadi sunat bacaan. Ini sunat apa? Sunat perbuatan jasad. Perbuatan jasad, perbuatan badan kita ni. Apa dia berbuat, apa badan yang kena buat ni? Basuh kat mana? Jadi dia punya anggota tu dekat mana? Anggota dia dekat sini. Ni nama dia perbuatan jasad. Jadi inilah anggota ni. Ni anggota. Anggota yang sunat dia basuh. 2 tapak tangan sampai pergelangan. Pergelangan. Ni nama apa? Sampai pergelangan ni nama apa? Hingga pergelangan. Ni nama apa? Had. Had apa? Had. Sunat. Kalau cakap wajib, sebab benda ni sunat. Dia beri sunat. Jadi had sunat lah. Mana pergelangan? Ni pergelangan. Ni tangan kita ni. Kita bengkok. Itu pergelangan. Kita ni lah kawasan ni. Jadi basuh tu sampai pergelangan maknanya sini, atas ni pun kena basuh. Selalu orang tak basuh atas. Orang selalu ambil air. Dia bagi tu je. Dia bagi tu. Kadang-kadang air tak kena begini. Kenapa tak basuh tangan? Macam kita basuh tangan nak makan lah. Kita basuh mana? Ni kan. Basuh tangan makan lain. Sebab apa? Mesti basuh ni aja. Jarang basuh ni, kenapa? Mana orang makan ambil begini? Ni tak bengkok. Dia basuh ni batin tangan, tapak tangan. Kenapa batin tangan? Yang makan pakai batin. Ni batin. Ni zahir. Saya cakap tuan dah. Kenapa ni nama batin? Kenapa ni batin? Ni batin. Ni zahir. Kenapa ni nama zahir? Ni orang nampak. Dia orang nampak. Dan tak boleh sorok. Ini nama batin kenapa? Boleh sorok. Tu sorok. Tak nampak lah. Tak nampak. Ustaz dah pukul 9, Ustaz. Okey. Ni zahir. Ni zahir. Jadi yang dibasuh tu, zahir batin. Sampai tapak tangan. Okey, dah lah. Dah berhenti lah. Bukan Fatih bos lagi yang Fatih. Kerja kena buat ya. InsyaAllah kita sambung. Minggu depan belajar apa betul dah? Balik ikut, macam mana ni? Balik ikut aturan. Tunggu ni lah. InsyaAllah. Sambung kan? B. Tanda kat B. Sunat wuduk. Tanda dekat B. Nanti saya bagi dalil sekali lah.
Dalilnya ada tapi dekat file lain lah. Ada file lain yang lebih lengkap lah. Ini satu tak lengkap ni. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.